guys, welcome back to my channel. So it's me again, Shazrina Rafisa. Thank you for pressing my video or watching this video. Thank you so much. So for today's video is a little bit special. I'm gonna talk about my school in Melbourne, Australia. Before I continue talking about my school, I'm gonna tell for my non-Malaysian friends and also my non-Malaysian views, I'm gonna tell that don't worry, I will put the subtitle down below. Kat bahasa English, mari kita bercakap dalam bahasa Melayu. Intan sekolah di sana, sekolah Intan nama dia Footscray City College, which is dekat dengan rumah, dalam 2 ataupun 3 km macam tu. I selalu jalan ke sekolah. Okay, and sebelum kita bercakap pasal sekolah, my sekolah, kita akan bercakap dulu basic sekolah dekat sana. Okay, first dia ada kindergarten. Kindergarten ni dia macam tadika atau taska di sini. And then second we have primary school, which is sekolah rendah. And then for sekolah menengah bawah ialah secondary. Kalau tak ada secondary school, also college. And the latest sekali, yang atas sekali, yang level atas sekali ialah high school before masuk college. So ramai tanya kenapa Intan masuk college not secondary school, tak ada ke? Oh, actually dia ada secondary school dekat sana, tapi dekat rumah Intan dia tak ada. Dia ada 2 college dekat rumah Intan. Satu Mary Bynum College and satu lagi ialah Footscray City College dekat dengan rumah Intan. Kalau nak sekolah dekat sana, dia kena tengok kawasan rumah kita dekat mana. Makanan di sana adakah halal ke tidak? So waktu recess, kami tak makan dekat kantin. My mom tak bagi makan dekat kantin. Why? Because kami curiga tentang makanan. Adakah dia orang memasak halal or not? Kalau halal pun punya kuali, dia orang punya pans, dia orang punya benda-benda yang dia orang masak, benda-benda yang dia orang guna or something, adakah benda tu betul-betul basuh ataupun dia bekas-bekas makanan. Intan dengan my adik-adik akan bawa bekal. Kalau tak bawa bekal, kita orang akan balik rumah. Yes, dekat sekolah sana, diorang ada time recess yang panjang, tak macam dekat Malaysia. Kalau dekat Malaysia dalam between tengah jam, dan dengan rumah Intan tu memang terlampau dekat. Kalau nak pergi pun takat passing beberapa lorong saja and then sampai ke sekolah. Kalau macam ada event or something, cikgu bawa pergi rombongan or something, diorang akan sediakan makanan kat Intan khas untuk Intan. Tapi diorang akan make sure Intan tak makan benda yang bukan halal. So makanan memang dekat sana memang cikgu akan titik beratkan tentang tu lah, sebab diorang respect kita punya religion dekat sana. So diorang macam bila apa-apa hal, diorang akan call my parents, bagi tahu diorang macam mana student dekat sana, which means my friend dekat sana, macam mana diorang terima Intan. Actually diorang semua biasa macam student dekat sini. Diorang pun manusia, diorang pun tidak lari daripada diorang punya salah. Diorang pun ada juga yang budak lelaki keluar daripada sekolah isap rokok or something. Ada je benda tu dekat sana. Tapi dekat sana mostly dekat dalam sekolah memang diorang berdisiplin. Sebab tu lah dekat sana diorang boleh bawa phone, diorang takkan main phone kalau cikgu tengah mengajar. Bagi diorang benda tu adalah satu benda yang tak respect cikgu kat depan. Macam tu lah student-student dekat sana. Macam mana diorang terima Intan? Diorang just terima Intan macam biasa, macam student biasa normal. Sebab dekat sana pun dia dekat sekolah Intan pun ada juga yang Muslim, mostly daripada Somalia dengan Uzbekistan. And then the student dekat sana adakah semuanya mak saleh? No, tak semua mak saleh. Okay, kita akan cerita sikit. Dekat sekolah Intan ni, diorang ada macam kelas peralihan, which is Intan masuk, first Intan masuk ke dalam sekolah tu. Kita orang tak boleh ditempatkan terus dalam kelas biasa. Contoh macam kelas-kelas yang berpelajaran biasa, tak boleh. Kita orang kena macam international student, diorang kena letakkan satu tempat ni di mana kami hanya belajar bahasa Inggeris sahaja. Dia macam pelajaran sambilan, tetapi diorang lebih fokus kepada English. Sebab kelas peralihan ni dia macam untuk improve kita punya English. Tu kalau kita terus masuk ke kelas biasa, kita maybe ada masalah berkomunikasi dengan cikgu, dengan kawan-kawan, tak faham sangat apa yang cikgu ajar. Sebab even korang fluent dalam bahasa Inggeris, Australian punya accent memang sangat susah nak faham. Sometimes Intan pun tak faham diorang cakap. Event yang tak ada dekat Malaysia tapi ada dekat sana. Diorang ada malam-malam macam musical, and then diorang ada theater, drama, diorang ada cooking. Itu event-event yang luar sekolah yang tak ada dekat Malaysia. Selalunya diorang akan laksanakan event ni pada waktu malam or maybe pada waktu macam di sekolah. When diorang cuti tapi diorang stay have fun dekat sekolah. So macam tak ada pleasure sangat lah waktu sekolah. Dekat sana diorang lebih menekankan tentang communication antara satu sama lain. Maksud Intan, diorang lebih tekankan
kemesraan antara cikgu dengan student. Perbezaan antara sekolah sini dengan sekolah sana. Cara diorang belajar, contoh kita bagi cara kami belajar ialah kami banyak bagi presentation, which is kami present dekat kawan-kawan. Dalam masa yang sama kami faham benda tu. So benda tu dia macam something yang sangat best sebab walaupun kawan kita yang present dekat depan tapi kita boleh faham. Lagi satu, disiplin murid yang macam kita cakap tadi. Disiplin murid kat sana memang diorang sendiri berdisiplin. Peraturan dekat sana memang longgar gila. Contoh korang lelaki boleh rambut panjang mana pun boleh. So macam diorang ada kebebasan. Rambut panjang mana pun boleh, nak colour apa pun boleh. Datanglah colour hijau ke, colour biru, colour rainbow or pastel or something. Boleh benda tu diorang boleh buat. And then kalau macam lagi satu, tukin atas buku lali, bawah buku lali, benda tu memang boleh je bagi diorang. Memang peraturan dekat sana tak terlampau pressure lah. Diorang tak tekankan tentang peraturan. Asalkan diorang nak belajar tu je. Dekat situ memang longgar. Tetapi disiplin kat murid tu sendiri, diorang macam ketat tau disiplin diorang tu. Diorang still ada uniform. Diorang tak pakai baju bebas. Baju bebas tu kebanyakan dekat Europe yang korang tengok dekat dalam movie. Diorang pakai t-shirt. Boleh je pergi sekolah pakai apa pun boleh. Tak, dekat sini pun ada uniform. Tapi uniform diorang base kepada sekolah apa yang student tu sekolah apa. Contoh macam Intan, Footscray City College. So Footscray City College dia ada uniform dia yang tersendiri. Dia berbeza dengan sekolah-sekolah lain lah. So untuk Intan, special sikit. Sebab Intan Muslim kan. So Intan pakai tudung. And then Intan punya uniform special sikit. Intan pakai seluar. Boleh juga pakai skirt yang diorang pakai. Tapi Intan akan pakai legging dekat dalam. So yang tu lah uniform kami. Kalau Intan jumpa, Intan tak banyak ambil gambar dekat sana. Sebab muka waktu tengah macam ni. See my friends, please ignore macam ni. Intan macam annoying tak nak ambil gambar. Tak banyak sangat gambar Intan. So macam kalau korang tengok pun slide gambar ni mesti macam, oh mananya gambar Intan apa semua. Intan memang jarang ambil gambar. Kalau ambil gambar pun memang tak nampak muka. Pakaian dia orang ada macam, kita ada 4 musim kan dekat sana. Kami ada 4 musim. Pakaian dia ada macam dua set uniform, which is summer dengan winter. So macam harga untuk uniform memang mahal sebab dia ada 2 set. Balik sekolah pukul berapa, pergi sekolah pukul berapa. Balik sekolah dalam pukul 2 tengah hari. And then pergi sekolah pukul 8. Wah, bestnya. Yes, memang best. Korang pergi pukul 8, korang balik pukul 2. Tetapi kalau waktu winter, na'udzubillah. Kenapa na'udzubillah? Korang bayangkan, korang bangun pagi pukul 6, korang nak mandi, air kolah, air perigi, memang susah nak mandi. Korang bayangkan dekat sana, memanglah kat sana memang ada air panas. Tapi korang bayangkan kalau dah tutup air panas tu, korang nak lari, nak pergi ambil towel tu memang dah pakai towel tu pun korang jalan. Dah pakai towel ni, korang nak jalan pergi masuk ke dalam bilik tu. Korang bayangkan keseksaan dia. Ibarat macam kena seksa di dunia. Intan ada satu cerita lawak. Intan nak cerita dengan korang. Intan nak share dengan korang. Intan suka mint tau. Mint. Benda yang berangin. Memang Intan kalau beli coklat or something, mesti kena ada mint. Mesti kena ada benda yang berangin kan. Satu hari ni, ayah Intan suruh Intan pergi beli shower gel, sabun badan. Intan pergilah dekat Coles. Lepas tu Intan beli shower gel yang mint punya, yang berangin punya pada waktu winter. Waktu tu Intan tak sedar waktu winter. Keesokan hari ayah Intan pergi kerja. Ayah Intan balik daripada kerja tu, dia bising ya Robi. Korang tahu tak kenapa? Sebab benda tu mint. So dengan waktu winter, pagi-pagi dia bangun, kadang-kadang 2 darjah Celsius suhu kat sana. Intan dia mandi dengan air mint tu. Korang bayangkan. Benda tu jadi juga dekat Malaysia. Intan pernah beli sekali dekat Malaysia. And then dia haramkan Intan untuk beli mint. Dia haramkan terus. Korang akan cuti 2 bulan, iaitu bulan 12 dengan bulan 1. Kenapa dia cuti bulan 1? Sebab bulan 1 tu ialah cuti summer. Summer dekat sana pun tak panjang. So diorang macam satu summer tu lah diorang pergi holiday. Tapi dalam cuti 2 bulan tu pun kami ada camp, macam camp untuk cuti sekolah. Macam tu. I think that's it for today. Thank you for watching my video. And don't forget to hit the thumbs up and then subscribe. Bye.